Assalamualaikum. Saya Nur Ilani binti Abbas dengan nombor matrix 2023104401 akan membentangkan tentang pengenalan tentang liberalisme. Liberalisme menurut Kamus Dewan edisi keempat merupakan golongan yang cenderung kepada kebebasan dan pemerintahan demokrasi yang bertentangan dengan syariat Islam. Liberalisme ini merupakan ajaran yang dimanipulasikan oleh pengaruh barat ke atas umat Islam. Kebangkitan idea liberalisme ini mampu mengancam kesucian Islam dan menyimpang daripada undang-undang syariah. Terdapat beberapa cabaran liberalisme dalam pemikiran umat Islam yang bakal dibincangkan dalam pembentangan ini. Ciri-ciri pemikiran Islam liberal yang pertama ialah sekularisme. Sekularisme berasal daripada perkataan Latin seculum yang bermaksud masa, iaitu kini dan zaman ini, dan tempat yakni dunia. Sekularisme iaitu fahaman yang memisahkan antara agama dengan hal-hal keduniaan. Bagi seorang Muslim yang sekular, mereka menolak peraturan syariah Islam. Mereka tidak mahu terikat dengan peraturan syariah atas dasar kebebasan dan hak individu dalam menjalani kehidupan di mana bagi mereka, urusan agama dan urusan dunia tidak boleh dicampur aduk. Ajaran Islam tidak menggalakkan konsep sekularisme kerana Islam menganggap agama dan negara saling berkait rapat dan tidak boleh dipisahkan. Muslim percaya bahawa Islam memberikan panduan untuk tingkah laku peribadi dan sosial dan oleh itu sepatutnya mempengaruhi dasar-dasar negara juga. Ciri-ciri yang kedua pula ialah pluralisme. Pluralisme berasal daripada istilah bahasa Inggeris iaitu plural yang merujuk kepada kewujudan lebih dari satu entiti. Pluralisme agama adalah satu istilah yang merujuk kepada fahaman yang menyamakan semua agama dengan dakwaan asasnya, iaitu kebenaran ada dalam semua agama. Pluralisme bermaksud fahaman ataupun keyakinan bahawa agama Islam adalah sama dengan agama-agama lain dan tidak ada mana-mana agama yang boleh mengaku agamanya lebih betul daripada agama yang lain. Golongan Islam liberal menganggap dan berpendapat bahawa Islam bukanlah satu-satunya agama yang benar. Malah, semua agama di dunia ini adalah sama dan benar berdasarkan kepada konsep keseluruhan mengikut pluralisme iaitu semua agama mempunyai Tuhan dan menganjurkan kebaikan. Ciri yang ketiga ialah usaha dalam menafsir Al-Quran berdasarkan konsep penafsiran moden. Golongan Islam liberal menganggap dan berpendapat bahawa Islam bukanlah satu-satunya agama yang benar. Malah, semua agama di dunia ini adalah sama dan benar berdasarkan kepada konsep keseluruhan mengikut pluralisme iaitu semua agama mempunyai Tuhan dan menganjurkan kebaikan. Golongan Islam liberal memperkenalkan pendekatan hermeneutik dalam menafsirkan Al-Quran. Mereka berpendapat bahawa penafsiran Al-Quran harus disesuaikan dengan konteks sejarah, bahasa, budaya dan ilmu sosial saat ini. Mereka menganggap Al-Quran sebagai produk budaya dan mengkritik interpretasi tradisional. Dalam aspek memahami dan menggali kandungan Al-Quran, inilah akan muncul ilmu tafsir dari pelbagai sudut aliran dan mazhab. Oleh itu, golongan Islam liberal memahami bahawa Al-Quran perlu ditafsir semula berdasarkan disiplin ilmu hermeneutik barat yang liberal dan menyatakan penafsiran oleh ulama tafsir yang dulu adalah jumud dan tidak sesuai lagi di zaman moden ini. Faktor penularan ideologi liberal. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada penularan liberalisme di Malaysia. Antaranya ialah penyebaran melalui media massa. Antara saluran media massa termasuklah buku dan majalah, televisyen dan juga internet. Buku dan majalah mengenai liberalisme dan pluralisme agama boleh didapati dengan mudah dan di mana-mana. Buku-buku ini mempunyai gagasan pemikiran yang mendukung fahaman pluralisme dan liberalisme agama. Babak-babak dalam kebanyakan filem ini mempunyai agenda ideologi sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Melalui internet, masyarakat boleh mengakses maklumat dengan mudah dan tanpa had. Golongan liberal agama bebas menyebarkan agenda mereka dengan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, kekurangan ilmu agama memudahkan penyebaran fahaman liberalisme. Kebebasan berfikir secara mutlak boleh menyebabkan mereka secara langsung ataupun tidak langsung menentang Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, faktor kemajuan dan kemodenan. Liberalisme ialah fahaman yang berkait rapat dengan idea dan gerakan medonisme. Seterusnya, hubungan dengan komuniti bukan Islam, pendedahan kepada idea baru dan nilai yang berbeza boleh mempengaruhi pandangan seseorang individu terhadap agama dan tradisi Islam. Antara isu-isu yang diperjuangkan oleh pergerakan liberalisme adalah kesamaan hak dan kesesamaan jantina. Contohnya, amalan poligami dihapuskan. Poligami dilihat sebagai satu bentuk penindasan terhadap wanita.
Mereka percaya bahawa lelaki tidak boleh mempunyai lebih dari satu pasangan dalam satu masa yang sama. Namun, Islam telah meletakkan poligami sebagai satu cara untuk melindungi wanita yang kematian suami akibat peperangan serta bagi memelihara martabat wanita. Selain itu, hak pembahagian harta warisan diubah semula. Jumlah yang tidak sama di antara lelaki dan perempuan dipandang sebagai satu kelemahan buat kaum wanita. Mereka berpendapat supaya hukum ini diubah seiring dengan zaman yang kini lebih memperjuangkan hak wanita. Namun, syariat pembahagian hak ini sebenarnya adalah untuk melindungi wanita. Hal ini kerana kaum lelaki dipertanggungjawabkan untuk menjaga kaum kerabat wanita mereka. Namun, pandangan liberal ini bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat merosakkan kesucian agama. Penganut liberalisme sering mempersoalkan kebenaran Islam, meragukan kewujudan Tuhan dan mencetuskan kontroversi seperti perubahan agama atau murtad. Mereka juga sering menafsirkan kitab-kitab agama dengan cara yang menyimpang yang merosakkan maksud sebenar Al-Quran dan mempersoalkan kemurnian Islam. Cabaran liberalisme dalam pemikiran Muslim di Malaysia yang ketiga ialah aurat wanita Islam. Perkataan aurat berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu aurah yang bermaksud malu. Pemahaman aurat secara universal adalah salah satu cara mazhab liberal Islam yang berusaha untuk membebaskan wanita Islam daripada belenggu kejumudan. Mereka percaya bahawa masalah tudung, jubah dan pakaian menutup aurat merupakan masalah yang menimpa wanita dan wanita Islam harus dibebaskan daripada masalah pakaian tersebut. Peperangan gerakan Islam liberal dalam bidang pakaian sebenarnya dibina disebabkan atas fahaman ini. Al-Quran memerintahkan menutup aurat, menunaikan solat, memberi sedekah dan mengikut perintah-perintah lain. Oleh itu jelaslah bahawa menutup aurat dan memenuhi kewajipan-kewajipan lain adalah wajib dalam Islam. Terdapat beberapa langkah yang dapat diusahakan bagi menyelesaikan isu liberal di Malaysia. Antaranya ialah penekanan terhadap didikan agama kepada diri. Liberalisme yang ekstremis ini berakarnya dari faktor kurang didikan agama dalam diri individu. Kekuatan ilmu agama dapat memperkuatkan lagi akidah dalam diri seseorang untuk menghindari diri mereka daripada mengambil serong terhadap syariat dan ketetapan agama Islam. Selain itu, sumber ilmu agama yang dipelajari juga hendaklah diyakini kesahihannya agar tidak terpesong. Sebagai contoh, ilmu agama dapat ditekankan melalui kelas-kelas agama dan juga ulama-ulama yang sudah diiktiraf. Selain itu juga, bimbingan ahli keluarga memainkan peranan yang penting dalam menangani isu liberalisme ini. Ibu bapa serta ahli keluarga bertanggungjawab untuk memimpin, menegur dan mengajar ahli keluarga untuk menerapkan agama yang kukuh dalam diri masing-masing demi menghasilkan keluarga yang diredai Allah. Akhir sekali, kerajaan juga dapat meningkatkan usaha dalam menangani isu liberalisme di negara Malaysia dengan memperketatkan kawalan media massa terhadap penyebaran media. Seperti yang kita dapat lihat daripada media sosial dan filem-filem masa kini di Malaysia, sudah pun ada beberapa aksi yang sudah mula menyuntik tema LGBT yang dapat ditonton oleh umum. Hal ini tidak boleh sama sekali dinormalisasikan di Malaysia agar rakyat dapat dilindungi daripada pengaruh ideologi barat yang semakin berleluasa ini. Konklusinya, ancaman dan cabaran masyarakat Muslim termasuk di negara Malaysia sentiasa menjadi perbahasan yang berterusan pada masa akan datang. Musuh-musuh Islam akan sentiasa mencari jalan untuk menyesatkan masyarakat Muslim. Antara cabaran yang boleh dilihat adalah seperti persamaan hak dan kesaksamaan jantina, golongan yang mempertahankan hak asasi LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender. Perkara ini berlaku kerana sebarang tindakan atau keputusan yang membolehkan hak sama rata untuk semua kumpulan manusia dalam masyarakat Islam disokong oleh pemikiran agama Islam liberal. Cabaran terakhir iaitu penjagaan aurat wanita Islam di mana aurat lelaki dan wanita berbeza dalam agama Islam. Idea dan cara pemakaian yang diamalkan liberalisme amat berbeza dengan agama Islam.
dan bertentangan dengan apa yang disuruh oleh syarak. Oleh itu, masyarakat Muslim di Malaysia semestinya bekerjasama dalam usaha memurnikan agama Islam daripada unsur-unsur yang tidak mengikuti ajaran agama Islam serta menyelewengkan dengan memperkuatkan benteng keimanan mereka serta menambahkan ilmu pengetahuan dan kefahaman yang berkait dengan agama Islam sendiri. Dengan berbekalkan ilmu dan kefahaman agama Islam yang mencukupi, masyarakat Muslim akan lebih berwaspada dalam menangani ideologi-ideologi yang bertentangan dengan agama Islam.